أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah. Apa khabar semua anak-anak murid Ustaz? Mudah-mudahan Ustaz doakan kamu berada dalam keadaan sihat sempurna insya-Allah taala. Jadi insya-Allah hari ini bersama dengan Ustaz dalam mata pelajaran PDPR yang seterusnya untuk pagi ini, iaitu Jawi. Jadi insya-Allah sebelum kita memulakan pelajaran kita pada pagi ini, insya-Allah marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cakap apa syukur, tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana nak bersyukur? Sebut alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, tu tanda kita ni bersyukur. Okey, jadi bersyukur kita pada pagi ini dapat menonton ataupun belajar subjek PDPR yang seterusnya, iaitu mata pelajaran Jawi. Salah satu pelajaran yang Ustaz cakapkan sebelum ni adalah mata pelajaran yang sangat penting, antaranya lah Jawi, sebab base-nya untuk subjek-subjek lain adalah Jawi, kan? Okey, jadi insya-Allah tanpa buang masa, hari ini kita masuk kepada pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua dalam buku Jawi. Kalau minggu lepas ataupun minggu-minggu sebelum ni kita baru selesai saja habis bab 1, iaitu perkataan yang berakhir dengan huruf kaf dengan huruf qaf. Macam mana nak beza kita nak tulis, nak eja ni? Macam mana yang satunya nak dua-dua K dalam bahasa Melayunya, dua-dua K dekat belakangnya. Contoh pokok, songkok. Dua-dua K kat belakang. Tapi macam mana nak beza? Kalau nak eja Jawi, macam mana nak tulis huruf kaf kat belakang? Macam mana nak tulis huruf qaf kat belakang? Perkataan apa yang tulis berakhir dengan kaf? Perkataan apa yang berakhir dengan huruf qaf? Dalam bahasa Melayunya K je, Jawi je bertukar, tak sama. Boleh tengok balik video minggu lepas, dan video minggu lepas juga kamu telah melakukan aktiviti, buku aktiviti bab 1, kan? Selesai. Yang mana tak hantar lagi kat Ustaz, boleh hantar kat Ustaz. Okey. Jadi insya-Allah hari ini kita akan masuk pada pelajaran mata subjek ataupun tajuk yang baru, iaitu pelajaran yang kedua. Untuk buku Jawi tahun 3 ni, pelajaran keduanya adalah diberi tajuk, kalau kamu tengok ke atas ni, apa ni? Perkataan yang diakhiri dengan huruf kaf dan ga. Okey. Jadi perkataan yang diakhiri dengan huruf kaf dengan huruf ga, dia bunyi sama, lebih kurang nak dekat-dekat sama dengan tajuk 1 hari tu. Perkataan yang berakhir dengan huruf kaf juga, kan? Tapi sebelum ni kaf dengan ga, kaf dengan qaf. Pelajaran yang kedua ni yang diakhiri dengan huruf kaf dengan huruf ga. Okey, tapi nampak sama, kan? Tapi tak sama. Tengok sebab apa. Okey. Jadi sebelum kita belajar tajuk kedua ni, tengok kalau kamu tengok sebelah ni, di akhir pelajaran bab 2 ni, insya-Allah Ustaz akan cuba pastikan kamu untuk dapatkan target-target ni lah. Okey, sebab apa Ustaz nak baca yang ni dulu? Sebab kita nak buat satu benda, kita ada target. Macam Ustaz pernah cakap sebelum ni lah, mudah-mudahan dalam kita nak belajar ni, kita bukan study hard sangat, jadi kena study smart. Jadi kita kena tahulah objektif di akhir bab ni apa sebenarnya dia nak suruh kita faham. Pertama sekali, kalau kamu tengok yang atas ni, okey, kalau kamu tengok yang pertama ni, menyebut perkataan yang diakhiri dengan huruf kaf dengan huruf ga. Tu sebut satu hal. Yang kedua, menulis perkataan yang diakhiri dengan huruf kaf dengan huruf ga. Tu yang kedua, menulis perkataan. Okey. Yang ketiga, membezakan perkataan yang diakhiri dengan huruf kaf dengan huruf ga. Pertama sebut, nak pastikan kamu boleh sebut perkataan-perkataan ni. Biasanya sebut senang je, sebab sebutan pun dalam bahasa Melayu. Yang kedua, ni menulis ni. Menulis ni maksudnya menulis dengan baik lah, menulis dengan betul. Dan yang ketiga, membezakan mana satu huruf berakhir dengan huruf kaf, mana satu berakhir dengan huruf ga. Okey, tu saja.
objektif dalam bab 2 ni. Alright. Okey, jadi insya-Allah yang seterusnya hari ini dalam bab 2 ni juga dia macam bab 1 hari tu dia ada 2 unit. Okey, satu unit 1 ni yang ke atas ni, unit 1 iaitu yang ke atas ni unit 1 ni dia apa yang kita akan belajar hari ni lah. Unit 1 ni hukum kaf pada suku kata terbuka. Suku kata terbuka jati Melayu. Okey. Seterusnya. Okey, yang kedua, unit yang kedua, unit bawah ni lah. Unit bawah ni tadi huruf kaf kan. Ni mesti huruf ga lah. Okey, jadi huruf ga nya ialah kamu tengok ni. Unit 2 ni hukum ga pada suku kata terbuka kata jati Melayu. Alright, itu saja. Okey, jadi yang nak kita sentuh pada hari ini ialah insya-Allah berkenaan dengan unit 1 ni. Unit 1 ni senang je insya-Allah. Iaitu yang ustaz bacakan tadi ialah yang ini. Hukum ga, kamu tengok ni hukum kaf pada suku kata terbuka iaitu kata jati Melayu. Okey, dalam segi tajuk ni pun kita dah boleh faham dah sebenarnya. Okey, sebab apa? Pertamanya dia nak huruf kaf. Huruf kaf. Itu yang pertama, huruf kaf. Lepas tu yang kedua suku kata terbuka. Suku kata terbuka ni hari tu suku kata tertutup. Suku kata tertutup ni maksudnya kalau huruf tu je lah. Kalau satu huruf dalam bahasa Melayu, satu huruf jugalah dalam bahasa Jawi, dalam tulisan Jawi. Okey? Itu yang beza suku kata terbuka dengan suku kata tertutup. Suku kata tertutup ni satu huruf dalam Jawi, satu huruf dalam bahasa Melayu. Okey. Sementara suku kata terbuka ni maksudnya huruf tu boleh terima lagi huruf lain. Contoh dalam huruf dalam tulisan Jawi, huruf kaf kan, yang ni unit 1 ni huruf kaf. Alright. Jadi walaupun dia huruf kaf, tapi dalam maksud suku kata terbuka ni dia ada imbuhan lain ataupun ada huruf lain dalam bahasa Melayunya. Contoh kaf, dia ada huruf A selepas dia. Selepas dia lah. Okey. Macam tu suku kata terbuka ni dah ada bunyi. Contoh ka, ki, ku. Contoh macam tu lah. Alright. Okey. Jadi itulah yang kita nak belajar. Okey. Lepas tu kita tengok turun kepada yang ke bawah ni. Perhati, baca dan fahami ni. Okey. Dia suruh perhati, baca dan fahami. Apa dia suruh baca, perhati dan fahami ni? Tengok gambar yang pertama. Gambar yang pertama ni ustaz minta maaf, ustaz pun tak kenal ni haiwan apa. Ustaz nak baca yang ni. Yang ni. Yang ni kita KIV dulu sebab ongka tak silap ustaz, ongka ni haiwan ni ongka. Okey. Yang kedua ni gambar yang kedua ni adalah cuka. Cuka. Yang ketiga ni kat bawah ni jangka suhu. Gambar test apa ni, test suhu ni. Okey, yang seterusnya ni tengok gambar pun dah tahu dah. Ini gambar yang keempat ni nangka. Itu gambar. Okey, jadi suruh perhati, baca. Tadi kita dah baca perhati. Kalau kita perhatikan antara empat gambar ni, yang pertama ongka, yang kedua ni cuka, yang ketiga ni jangka suhu, yang keempat ni nangka. Apa persamaannya? Persamaannya yang pertama ada huruf kaf kat belakang kan? Ada huruf kaf. Semuanya ada ke kat belakang. Yang pertama, yang ada huruf kaf dan bunyi dia K-A-K. Contoh yang pertama ongka. Jadi ongka ni kaf je huruf kat belakang, tapi bunyi dalam bahasa Melayunya ongka. Okey, yang kedua cuka ni pun dalam Jawi ni kamu tengok huruf ca, huruf waw, huruf kaf je. Okey, tapi dalam bahasa Melayunya dia cuka, C-U-C-K-A-K, cuka. Yang ketiga jangka suhu. Jangka suhu ni, jangka ni tengok yang jangka. Tengok tulisan Jawinya jim, nga, kaf je. Tapi dalam bahasa Melayunya jangka. Gitu. Contoh sana ni juga nangka ni pun sama juga. Ejaan Jawinya nun, nga, kaf. Nun, nga, kaf. Okey, tapi dalam bahasa Melayunya dia nangka, bukan nangka, bukan, dia nangka.
Sama dengan cuka. Dia bukan cuk, dia cuka. Alright. Okey, itu gambar yang pertama. Boleh faham dah. Itu persamaan antara persamaan keempat-empat gambar ni lah. 1, 2, 3, 4 gambar yang kamu perhatikan ni. Okey. Lupa nak pesan. Kamu sebelum belajar tadi Ustaz lupa nak pesan, kamu tolong sediakan buku teks kan. Pastikan depan kamu yang mana dah ada buku teks, tolong buka buku teks muka surat yang Ustaz tengah buka sekarang ni, muka surat 11. Alright. Okey. Jadi yang keseterusnya. Okey, hilang yang tu. Habis muka surat 11. Okey. Muka surat 12 pula. Okey, kamu tengok muka surat 12. Muka surat 12 ni pun dia suruh baca dan faham juga. Okey, baca dan faham juga. Okey, tengoklah sini. Okey. Tengoklah sini. Yang pertama, dia ada satu ada dua elemen ni. Yang pertama, ejaan buka. Buka. Ejaan buka. Ejaan bahasa Melayunya biu, bukeka, buka. Ejaan bahasa Jawinya adalah bawau, bukaf. Okey, buka juga. Bukan book ni, yang kat bawah ni. Yang kat bawah ni bukan book. Dia buka, tengok ni, yang ni. Yang bawah ni. Yang bawah ni buka juga ya, bukan book. Bawau buka. Okey? Buka juga. Sama juga yang ni juga. Ejaan bahasa Melayunya muka. Ejaan Jawinya mawau mukaf. Muka. Okey, muka. Dia bukan muk ni, dia muka. Okey, sama juga yang ketiga ni. Luka. Luka. Ejaan Jawi lawau lukaf. Okey, bunyi dia tetap luka juga, sama macam atas ni juga. Sama juga yang keempat ni juga. Sangka. Sangka, S-A-N-G, sangka. Panjang ejaan bahasa Melayunya, sangka. Tapi ejaan Jawinya ini sahaja. Singa kaf. Sangka juga tetap bunyi dia. Alright, boleh faham? Okey. Ni bawah ni dia bagi perkataan, lepas tu dia suruh buat ayat. Dia tunjukkan contoh ayat lah. Contoh yang pertama ni. Contoh yang pertama, nangka. Buah nangka rasanya manis. Buah nangka rasanya manis. Okey. Yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, sangka. Macam mana ayat dia? Elakkan daripada bersangka buruk. Elakkan daripada bersangka. Tengok ka ni, bersangka buruk. Yang ketiga, duka. Duka ni maksudnya sedih lah. Duka, berduka. Okey, ayat dia, Faiz berduka atas kematian datuknya. Duka. Yang keempat, buka. Ayat dia, perpustakaan dibuka pada pukul 8 pagi. Ini contoh ayat buka. Dan contoh ayat yang keempat, ketika. Contoh ayat dia, saya balik dari sekolah ketika hujan lebat. Saya balik dari sekolah. Tengok perkataan ketika ni, hujan lebat. Ketika ni lah yang walaupun dia kaftayaka, bukan ketik. Ketik-ketik ni ke bahasa ustaznya tokong. Okey, ni ketika. Alright. Ni contoh-contoh ayat lah. Ustaz rasa kamu dah boleh faham ni, insya-Allah. Saya yakin. Okey, yang keseterusnya. Ini contoh petikan lah. Ni contoh macam. Okey, marilah kita baca sama-sama. Ustaz baca sekali imbas ya. Persatuan Tulisan Jawi Sekolah Seri Melaka Gombak telah mengadakan lawatan ke kilang coklat di Shah Alam. Kilang tersebut terletak di Jalan Cempaka. Satunya Cempaka ni. Dia ikutkan ni, dia kena garis ni. Kami diiringi oleh 3 orang guru pengiring. Okey. Jadi ketika ayat yang kedua, barisan perenggan yang kedua ni. Ketika kami tiba, ketika di satu ni. Kami disambut oleh seorang pengurusan yang pandai berjenaka. Berjenaka ni lawak lah. Okey. Selepas itu mereka, satunya mereka ni, walaupun ka kat belakang tapi dia huruf kaf je. Mereka menunjukkan kami cara-cara membuat coklat. Okey. Kami, ni kami. Ni ka yang ni ka yang ni dia ada kat depan. Tapi dia ada kat depan tapi dia ada alif. Walaupun dia ka, dia ada alif. Okey, kami berasa leka.
Dan suka mendapat pengetahuan baru. Right. Perenggan yang ketiga, kami dijamu oleh pihak syarikat dengan minuman panas, buah nangka, kuih bengke ni lah, kuih bengke. Okey, dan coklat yang pelbagai jenis. Okey. Kami pulang ke sekolah dan dijangka ni juga sampai pada jam 3 petang. Okey, itu petikanlah. Dan petikan ni kamu akan boleh perhati perkataan mana yang ada kita sebut ke dekat belakang dia, tapi dia huruf kaf sahaja. Okey. Jadi aktiviti kamu muka surat 14 ni. Tu saja. Salin perkataan-perkataan yang ada pada pokok pada muka surat 14 ini dan jawikan dia. Cuba tulis ubah perkataan-perkataan Melayu ni kepada Jawi. Itu saja. Wallahu ta'ala alam daripada Ustaz. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.